Berita yang menakutkan, berita ancaman umpamanya. Jadi ada dua di situ. Semua nabi-nabi itu kerjanya. Tugasnya itu je. An-ni'budullah wajtanibut taghut. Semua nabi-nabi, daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itulah tugasnya. Ya, an-ni'budullah apa artinya? Kamu menyembah hanya Allah Taala. Yang lain jangan kamu menyembah lagi. Wajtanibut taghut. Jauhilah kamu daripada taghut. Apa kata taghut? Apa kata taghut? Udah diam. Apa kata taghut? Dah 3 kali. Apa-apa saja yang menyesatkan itu namanya taghut. Berhala, patung, arak, judi, apa saja yang membawa dosa itu taghut itu ya. Itu namanya taghut. Asal menyesatkan itu namanya taghut itu. Ya. Wajib kita beriman bahawa Allah telah mengutus beberapa orang rasul kepada makhluk seperti memberi berita gembira dan berita ancaman kepada mereka. Memberi berita gembira dengan kerajaan Allah, berkenaan pahala dan syurga, itu berita gembira belaka tu. Jika mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya serta mentaatinya, dan memberi berita ancaman dengan kemurkaan Allah jika mereka kufur dan derhaka kepada Allah. Firman Allah, wa ma nursilul mursalin illa mubashirina wa munzirin faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun walladzina kazzabu biayatina yamassuhumul azabu bima kanu yafsukun. Dan tidaklah kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi berita gembira dan peringatan, iaitu berita ancaman. Maka barang siapa yang beriman dan mengerjakan kebaikan, amal soleh itu maksudnya, maka tiada ada kekhawatiran, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, ditimpa ke atas mereka azab disebabkan perbuatan fasik mereka itu. Orang yang kufur tu di dunia lagi diazab oleh Allah Ta'ala. Sebelum diazab di akhirat, di dunia pun mereka diazab. Yang pertama, mereka tak dapat ketenangan hidup di dunia. Kerana ketenangan itu siapa bagi? Allah yang bagi. Mereka menafikan hak-hak Allah, tak dapat ketenangan. Orang kafir tu mana ada tenang? Hujan pun dia marah, panas pun dia marah, tak ada tenang dia tu. Gembira ke dia tu? Tak ada. Barack Obama tu gembira ke? Tak ada. Datang Malaysia tak ada gembira ya? Tak ada keterangan. Dalam dunia ni pun tak ada keterangan. Kemudian dekat nak mati, lagi teruk. Ada 4 masalah orang yang kafir nak mati tu. Yang pertama, disangatkan sakaratul mautnya. Dekat. Sakit mati itu bersangatan. Yang kedua, didatangkan malaikat maut dengan rupa asalnya. Dengan rupa dia yang sebenarnya. Mana rupanya? Rambutnya macam dawai, berputar-putar rambutnya. Macam Bob Arumugam tu punya rambut. Ada pernah tengok? Macam itulah, berputar-putar. Lagi keluar asap dan api daripada mulut dan hidungnya. Kemudian keadaannya hitam legam, busuk pula baunya. Itu malaikat maut. Nabi Ibrahim nengok dia pensan tau. Nabi dan Rasul ulul azmi betul. Pensan nengok malaikat maut. Apa itulah datang tu bagi orang yang kufur dan maksiat. Suaranya macam lilintor. Nengkin aja dia. Kembali kamu kepada kemurkaan Allah. Dicabut nyawa. Allah. Tidak ketakut dengar dia mana. Itu suara saya. Kalau suara malaikat maut, tercabut terus lah tu ya. Yang ketiga, dia nampak tempatnya di akhirat. Kalau ahli neraka, dia nampak apa? Nampak neraka, api yang menjulang-julang, besi yang nak ngempuk dia tu nampaknya. Malaikat dalam neraka tu keras-keras ke baik-baik? Lembut-lembut ke kasar-kasar? Kasar-kasar. Alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sun Allah ma amarahum. Dalam neraka itu terdapat malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang garang-garang, yang ganas-ganas. Mereka tak reti nak derhaka kepada Allah. Allah suruh balun, apa buat apa?
balun. Allah suruh pelupuh, apa buat dah? Pelupuh. Allah suruh bedar, apa buat dah? Bedar. Itu malaikat-malaikat dalam neraka. Nampak esok nak mati tu. Itu ya. Nampak dia malaikat-malaikat yang kasut-kasut, yang garang-garang. Masa itu dia ada pandangan tembus. Allah bagi dia pandangan tembus ya. Fakashafna fakashafna ankariko apa dah lupa ni. Ya. Allah tembuskan pandangan mereka pada hari yang mereka nak mati tu. Ya, fakashafna ankariko aka fabasarukal yauma hadid pada hari itu ditembuskan pandangan mereka dan dia menampak pada hari yang sangat menyeksakan tu. Nampak neraka, nampak api, nampak ular, nampak macam-macam nampak. Ya. Itu dia. Yang keempat, dia berhadapan dengan tipu daya iblis. Kerana itu dia last chance iblis nak mengkafirkan orang yang melakukan maksiat itu. Itu dia. Empat siksa yang akan didatangkan kepada orang-orang yang kufur dan maksiat. Itu baru di dunia ni nak mati, udah mati, dikubur pula ada 4 siksa. Yang pertama pukulan dan soalan dan pukulan mungkar nakir. Kedua, dihimpit bumi sehingga berselusih tulang rusuk. Ketiga, didatangkan ular dan kala mematuk-matuk sampai hari kiamat. Yang keempat, didatangkan api neraka masuk dalam kubur. Api neraka itu masuk dalam kubur ya. Sebab itu tuan-tuan, kita jangan derhaka kepada Allah. Di dunia pun kita diseksa oleh Allah, dekat nak mati diseksa oleh Allah, udah dalam kubur pun diseksa Allah lagi, udah di mahsyar pun diseksa lagi, sampai akhirnya masuk dalam neraka. Tak ada langsung kesenangan, tak ada langsung kegembiraan dalam neraka ya. Itu dia. Mana dia? Dan wajib kita beriman juga bahawa para rasul yang Allah utuskan adalah bertujuan untuk mencapai jenuh anak anu ni pasal udah berpaku, mencapai satu matlamat asas, iaitu beribadat kepada Allah, menegakkan agamanya, mengesakannya pada rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat. Ini dah kita bicara dulu ya. Mentauhidkan dia secara uluhiyah, secara rububiyah, secara al-asma' dan juga secara as-sifatnya ya. Firman Allah, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kalau sambung tu tak ada panjang, pendek aja. Kalau berhenti boleh 2 harakat. La ilaha illa ana. Itu sambung balik fa'budun ya. Kalau tidak, kalau sambung la ilaha illa ana fa'budun ya. Dan kami tidak utuskan mana-mana rasul sebelum kau wahai Muhammad, melainkan menurunkan wahyu kepadanya, iaitu mengatakan tidak ada Tuhan melainkan aku. Aku tu siapa? Allah. Dengan anak aku tu aku lah, bukan ya? Allah tu aku. Oleh itu beribadatlah kepada aku. Kata Allah ya. Lagi firman-Nya. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan wallazi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Allah mensyariatkan bagi kamu agama yang telah disifatkan kepada Nuh, dan apa yang kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, iaitu tetapkanlah agama kamu dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Ini Allah khabar kepada Nabi Muhammad. Agama ini telah diberitahu kepada Isa, telah diberitahu kepada siapa lagi? Ibrahim, telah diberitahu kepada Musa ya. Sama aja. Iaitu mesej yang sama. Apa dia? Mesej sama apa? Aqimuddin. Apa arti aqimuddin? Kamu dirikan agama kamu itu. Itu dia ya. Sama aja. Wala tatafarraqu fi. Jangan kamu berpecah belah kerananya. Jangan bergaduh pasal agama itu.
Ya, Nabi Isa pun kau itu, Nabi Musa pun itu Allah berpesan. Dan juga Nabi Muhammad begitu juga pesan kan. Dan lagi firman-Nya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Ini yang selalu saya sebut ni ya. Sesungguhnya kami telah utuskan pada tiap-tiap seorang rasul yang menyeru beribadahlah kamu kepada Allah dan jauhilah kamu daripada segala taghut. Itu semua rasul itu ngajar orang itu. Sebab kita memang Allah jadikan sebagai hamba-hambanya. Allah jadikan kita itu untuk apa? Untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Semua orang hafal ayat ni. Ayat apa? Surah Az-Zariyat ayat 56. Surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak ku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku, untuk menjadi hamba-hambaku ya. Jadi Allah jadikan kita ni untuk menjadi hamba Dia. Bukan untuk kaya raya dalam dunia, bukan untuk berhiburan, bukan untuk dapat pangkat, bukan untuk dapat kereta besar, bukan untuk dapat rumah besar. Ya, Allah jadikan kita semata-mata untuk menjadi hamba-hambanya ya. Dan kita pun memang setuju menjadi hamba Allah. Sesuai tak dengan fitrah kita menjadi hamba Allah? Ada orang marah kalau dikatakan dia hamba Allah, angkat tangan. Siapa marah? Ada tak? Kalau saya kata mikir ni hamba Allah lah, marah tak? Marah ke tak? Siapa marah angkat tangan? Tapi kalau saya kata mikir ni hamba dunia lah macam? Nampur mau ya. Kalau dia dekat dia tampornya pasal dia hatinya tak setuju menjadi hamba dunia. Hati dia memang nak menjadi hamba Allah. Dan Allah pun memang menjadikan kita untuk beribadah kepada Dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan, apa saja yang kita buat di alam dunia ni, di dunia hari ini, apa saja kita buat mesti di atas konsep penyembahan kepada Allah Ta'ala. Sebab itu dalam Islam ni dia ada adab belaka. Supaya kita menjadi hamba-hamba Allah dalam apa saja yang kita buat. Nak semayang ada adab nak semayang, nak puasa ada adab nak puasa, nak mengaji ada adab nak mengaji, nak berpakaian ada adabnya. Ada tak? Nak ada tak adab nak maksud tanda ada adab nak menguap, ada adab nak buang kuku, ada adab. Mengapa ada adabnya? Supaya kita menjadi hamba-hamba Allah. Tepat kita ni supaya menjadi hamba Allah. Kita menjadi hamba Allah, kita mengaji menjadi hamba Allah, kita semayang menjadi hamba Allah, kita berniaga menjadi hamba Allah. Apa saja kita kahwin menjadi hamba Allah ya. Whatever you do mesti di atas konsep beribadah kepada Allah Ta'ala. Baru tepat apa yang Allah maksudkan untuk kita. Apa yang Allah jadikan kita untuk apa, ya itulah kita buat ya. Tidak berlawanan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udahlah tu ya. Akan datang kita sambung lagi insya-Allah ya. Akan datang kita baca kewajipan kita terhadap Rasul. Kita dah tahu Rasul ini. Apa kewajipan kita kepada mereka. Itu akan datang kita baca insya-Allah Ta'ala. Sekian dulu untuk kali ini. Salah silap saya minta ampun, minta maaf. Lebih-lebih lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada silap-silap dan sebagainya tu, fakta-fakta tak betul dan sebagainya. Minta ampun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dengan tuan-tuan dan puan-puan. Baik, sebelum saya tutup, ada nak bangkang? Tak ada. Ada nak betulkan saya? Tak ada. Setuju ke? Setuju, alhamdulillah ya. Kalau ada, tak apa. Ada nak tanya? Tak ada juga. Itu yang saya seronok tu. Pasal yang jawab tak ada tu seronok tu. Bertuahlah saya. Mengapa? Dapat murid-murid yang bergeliga-geliga belaka. Asal dia ajar dapat. Asal dia ajar dapat. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الذي علمت فعلمت وأنت الذي فتحت فالحمت فلك الحمد كما أكرمت فرحمت وقلت وقلك الحق وعدك الصدق سنقرئك فلا تنسى وقلت علم الإنسان ما لم يعلم علمنا من لدنا علما نسألك بفضلك أن تعلمنا كما علمتهم وتلهمنا كما ألهمتهم وتحفظنا من أنت به علينا كما حفظته عليهم وقلت إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.